Assalamualaikum, tengah buat apa tu? Kepada yang telah menonton video akak ni, akak doakan semoga semuanya dalam keadaan sihat, di bawah lindungan serta rahmat Allah, serta dijauhkan daripada segala penyakit dan mahara bahaya. Seperti biasa, pesanan khidmat masyarakat, jangan lupa subscribe tau. Pada yang telah subscribe channel akak ni, terima kasih banyak-banyak. Hanya Allah saja yang mampu membalas jasa korang. Dan terima kasih kerana support akak. Apa cerita Arti3 hari ni? Hari ni sambil akak nak bercerita berceloteh, korang boleh layan video akak ni, kira macam part 2. Arti3 menyelusuri Jalan Bandar Kuala Lumpur. Jalan ni memang jalan yang selalu akak bawa dan memang yang selalunya memang trafik dia memang pack. Tetapi hari ni agak loose sikit. Walau macam mana pun, harap korang boleh layan video ini sambil dengar-dengar apa yang akak nak bercerita pasal Arti3 hari ni. Topik untuk Arti3 hari ni, akak nak cerita pasal standard itu indah. Indah ke standard ni? Okey, jomlah kita layan apa dia poin-poin yang akak nak bagi tahu untuk korang tengok dan lihat dan boleh menilai sendiri Arti3 ni macam mana dia punya performance. Untuk pengetahuan korang, akak telah menggunakan jentera ni telah hampir 4 bulan dan mileage-nya lebih kurang dalam 7K. Dan akak juga tidak membuat apa-apa perubahan dan dia masih lagi barang standard kilang. Mantap ke Arti3-nya ini walaupun dengan hanya standard kilang? Untuk korang nak tahu performance Arti3 ni walaupun dia standard memang dah mantap. Mantap sangat-sangat. Memang akak puas hatilah dengan Arti3 dan tidak akak nafikan walaupun dia mantap, tapi masih lagi mempunyai kekurangannya. Untuk kali ni, akak tak nak cerita pasal kekurangan, tapi sambil-sambil tu akak akan celah-celahkan jugalah sedikit kekurangannya. Tapi hari ni apa yang akak nak cerita indah ke standard ni? Yang pertama, top speed. Secara purata, akak pernah dengar daripada rakan-rakan Arti3 yang lain, top speed yang mereka pernah buat adalah sampai 160 dalam keadaan standard. Wow! Padu kan? Tetapi secara personally, antara akak dengan husband pernah buat, husband pernah capai sampai 150. Yelah, dalam keadaan badan husband dengan pillion tu, tak boleh nak cakap lah kan, memang berat. Tapi limit yang boleh pergi sampai 150 pernah buat, tapi sebab ada ketam kat belakang, limit tu tak sampailah lama. Sekejap je lah 150 tu. Lepas tu dah kena sepit. Slow lah sikit. Tapi maintain biasanya memang husband bawa dalam 140 tu memang mudah-mudah je lah. Bagi akak pula, secara peribadi, akak berani buat sampai 130 saja. Tapi akak biasakan limit akak, maksimum yang akak buat 120. Akak biasakan diri, akak tak nak lebih-lebih sebab akak nak ride santai-santai saja, nak enjoy saja. Yang paling sedap bagi akak adalah 100. Tengok pada keadaan jalan lah. Kalau jalan bandar memanglah tak dapat nak pergi sampai 120. Biasanya jalan bandar antara limit 80 ke 100 sahaja. Yang 60 tu biasalah sebab dengan keadaan jam semua tu. Poin yang kedua, tayar. Tayar standard untuk Arti3 adalah tayar Timsan. Bagi yang biasa dengan motor, pasti tahu je tayar jenama Timsan ni macam mana dia punya kualiti. Bagi akak secara peribadi, tayar Timsan ni memang dah cukup padu untuk long distance dan juga jalan bandar, termasuk dalam keadaan cuaca yang berhujan. Cuma untuk tayar jenis Timsan ni dengan bunga yang Arti3 bagi pada standard kilang ni memang tak sesuai untuk off-road. Terutama sekali bila jumpa dengan jalan yang berlecak, tanah, memang confirm tayar ni akan membuang lah.
Tapi kita nak pergi mana off-road kan? Memang biasa bawa touring jalan bandar dan juga highway sahaja. Jadi bagi akak, untuk standard tayar adalah cukup bagus dan padu. Walaupun padu, tapi dinasihatkan untuk buat balancing tayar depan dan belakang. Biasanya kalau tak balancing, memang kalau kita bawa laju, memang handle akan bergegar-gegar teruk dan kita akan tidak rasa selesa dan tak mantap lah. Yang ketiga adalah dari segi pick up ataupun power. RT3 ni yang bestnya bila kita nak bawa dia dalam keadaan santai, memang kita boleh dalam keadaan santai dan relax je macam tu. Tetapi bila kita perlukan pick up dan juga power dia, terutama kita ketika nak overtake ataupun nak naik bukit, memang bila kita pula saja throttle tu, memang kita akan rasa dia punya pick up tu memang ada dan cukup bagus untuk kita overtake ataupun untuk kita mendaki bukit. Bab ni memang tak boleh nak disangkal. Memang sentiasa kalau tengok daripada channel-channel RT3 yang lain, memang diorang akan mengatakan memang pick up ataupun power ketika nak daki ataupun overtake memang cukup padu dan mantap lah RT3 ni, walaupun dia dalam keadaan yang standard. Yang keempat, walaupun dia dalam keadaan standard, tapi kita masih lagi mampu untuk layan corner. Layan corner ni bagi akak, itu adalah terpulang kepada kecekapan seseorang rider, bukan sebab RT3. Walaupun memang kalau ada buat penambahan ataupun ada buat tambah exober ke atau sebagainya, memang cornering tu memang lagi mantap. Tetapi dalam keadaan yang standard ni, bagi akak, kalau setakat nak layan corner tu, memang boleh sesangat dan ikut kepada kemahiran seseorang rider tersebut. Poin yang kelima, exober standard. Exober standard ni memang ramai yang kata memang dia lembut, dan akak sendiri tidak menafikan exober ni memang lembut, terutama bila kita nak naik rider dengan pillion, memang terlalu lembut, dan kalau kita laru pada bonggol tu memang selalu tersagat lah. Tetapi walaupun dia lembut, exober standard kilang ni dia boleh laras. Jadi untuk akak memang tak ada tukar exober, hanya memakai exober standard, cuma akak laraskan dia kepada laras yang lebih tinggi yang sesuai untuk bawa pillion. Cuma bila kita dah tahu kelemahan exober standard ni, kita kena hati-hatilah bila lalu kawasan bonggol. Itu saja yang kita perlu ingat. Fork depan. Fork depan pun akak masih lagi membiarkan dia dalam keadaan standard kerana ramai di antara pengguna RT3 yang lain kebanyakan telah menambah minyak fork depan supaya dia lebih lembut. Bagi akak, setakat yang akak pakai setakat ini, dia tidak mengganggu akak langsung. Jadi akak rasa selesa walaupun tanpa nambah minyak fork. Jadi akak masihkan biarnya ianya standard seperti kilang lagi dan tanpa membuat apa-apa perubahan atau penambahan. Yang keenam pula, bila standard ni memanglah kita boleh jimat. Banyak benda lah yang kita tak perlu nak buat sebab kita masih lagi membiarkan standard. Itulah yang indahnya standard ni. Keindahan yang terakhir standard ni. Apa dia? Yang ni lah yang akak rasa yang paling best sekali. Yang ni akak pernah kena sekali, husband pun pernah kena sekali. Keindahan standard yang terakhir ni, apabila kita jumpa dengan Abang P dan J ataupun RB. Kebiasaan bila Abang P and J ataupun yang berbaju putih, bila kita bawa barang-barang standard, RT3 yang standard atau apa-apa saja yang standard, kebiasaannya mereka akan terus cakap jalan-jalan-jalan. Indah lah tu kan. Jadi tak payahlah nak kena tahan, nak kena tanya macam-macam, tengok sana, salah sini. Indah kan? Dan abang pernah kena sekali
Masa lalu dekat RB, biasalah kebanyakannya kita orang akan lalu banyak di Jalan Karak, dan semua orang tahu kat sana memang selalulah ada RB, dan memang selalulah dia akan tunggu dekat jalan motor tu. Jadi abang pernah sekali adalah yang menahan abang masa tu dengan RT3, tetapi diorang bukan bertanya pasal pasal lesen ke ataupun ada kesalahan apa-apa, tapi cuma dia orang tanya jenama apa motor ni, berapa cc. Akak pun pernah kena sekali masa tu dekat Karak, dan dia orang datang ke akak dan bertanya motor jenis apa, cc berapa, buatan mana, semua macam tu lah. Indah ke tak indah? Indah lah kan. Memang sangat-sangat indah. Tak boleh nak nafikan lagi. Memang standard itu.